1. So barulah dia akan display I'm method 1. So ini adalah konsep stack. Okay, di dalam pemanggilan method ataupun method calls. Okay, kemudian recursive process saya akan terangkan kemudian. Okay, we usually write expression using infix operator. Ini yang selalu kita tulis dalam komputer ataupun di dalam kalkulator contoh. Okay, A ni adalah bentuk infix A times B minus C. Infix expression are evaluated on computer in two stages. The first one, they are converted into reverse polish. So dia akan ditukarkan ke bentuk polish ataupun kita sebut sebagai postfix. Okay, ini adalah infix. Okay, yang kebiasaan yang kita tulis dalam expression matematik. Ini adalah postfix. Okay, ini komputer akan melaksanakan arahan seperti ini. So dia akan tukarkan ke bentuk postfix. So the reverse polish notation is evaluator. So barulah computer system akan evaluate ungkapan matematik di dalam bentuk postfix. Okay, both stages involve the use of stack. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, computers as we know them would hardly work at all without stack. So kebanyakan dia akan menggunakan konsep stack. Okay, basic operation in stack. Okay, ini adalah operasi asas yang terdapat di dalam stack. So the first one is create an empty stack. Okay, ini sama seperti kalau kita menggunakan array, maksud kita akan create array dengan size yang kita tentukan. Okay, kemudian determine the stack is full or empty. Ini adalah method. Operation selalunya kita akan kaitkan dengan method. Okay, determine the stack is full or empty. So bermaksud kita akan membuat semakan. Okay, sebelum kita nak masuk data dalam stack ataupun kita nak hapus data daripada stack, kita perlu check sama ada stack ini adalah full ataupun empty. Remove, kemudian seterusnya remove item or object from the top stack. Remove. So kita tahu kalau setiap kali kita nak remove ataupun insert, dia akan berlaku di bahagian atas. Okay, di bahagian atas. That's why disebut sebagai top stack. Okay, remove item or object from the top stack. So di dalam stack, okay, kita akan menggunakan term yang khusus, iaitu kalau pop digunakan untuk kita nak hapus ataupun kita nak remove data. Push pula kita akan gunakan untuk kita nak insert data ataupun kita nak masukkan data dalam stack. Pick, okay, access item or object at the top of stack. Nah, access saja. Okay, dia access bukan remove. Ini adalah beza antara pop dengan pick. Pop dia akan access dan terus remove. Pick dia hanya access saja. Maksud data yang diakses masih lagi kekal di dalam stack. Okay. So determine the size of stack. So sistem akan tengok bilangan item ataupun bilangan objek yang terdapat di dalam stack. Okay. Kemudian ADT, abstract data type, is a group of object that consists of some operation. Okay, contoh kita tengok dalam buku main reference kita. Okay, di mana dia? Yang ni. Okay, ini adalah ADT, abstract data type. Okay, untuk stack. Okay, seperti yang saya sebut sebentar tadi. Okay, push kita gunanya untuk kita nak masukkan data dalam stack. Pop kita nak hapuskan. Ini adalah ADT bagi stack. Okay. So nanti kita akan tengok lebih detail lagi. Okay. Contoh tadi ada push. Okay. Push, kemudian pop, kemudian pick, kemudian is empty. Okay. Kemudian clear, kita nak clearkan data dalam stack. Okay. Kembali semula ke PowerPoint slide.
Okay, the operation are as below. Ini yang saya sebut tadi. So, select constructor. Constructor bagi kelas stack, kita akan create empty stack. Okay, setiap kali objek dari kelas constructor, okay, setiap kali objek dari kelas stack di create ataupun di instantiate, so kita akan create empty stack. Okay, bermaksud belum ada lagi data yang terdapat dalam stack. Kemudian isEmpty adalah metod yang kita nak tentukan sama ada stack ini adalah empty ataupun full. Okay, so dia akan return true ataupun false. So kalau ikut di sini isEmpty, so dia kalau metod ini akan return, metod ini akan return true jika stack adalah empty. Okay, dia akan metod ini akan return false apabila stack adalah tidak kosong, bermaksud ada data. Okay, kemudian next entity stack adalah peak, peak, capai. Look at the object at the top of the stack without removing it from the stack. Look at the object at the top of the stack without removing it from the stack. Peak bermaksud dia nak capai saja, dia nak capai data tanpa menghapuskan data yang terdapat di dalam stack. Okay, so bermaksud ke sini peak dia akan ambil data yang paling last sekali ataupun kita sebut sebagai the newest item yang kita masukkan ke dalam stack. Okay, so peak tak boleh ambil data daripada bahagian tengah ataupun di bahagian bawah. So dia akan capai di bahagian atas. Okay, atas at one end. That is top. Okay, so peak dia tak akan remove data. Okay, push kita akan masukkan data ke dalam stack selepas item yang terakhir yang kita masukkan ke dalam stack. Okay, selepas item yang terakhir. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Pop, kita akan remove data. Okay, so apa beza push dengan pop? Push ini dia akan terima satu parameter. Dia ada satu parameter. Okay, so parameter ni bermaksud merujuk kepada item ataupun objek yang akan kita masukkan ke dalam stack. Okay, pop pula kita akan remove objek. Pop dia tak akan pop dengan peak. Pop dan peak tidak akan mempunyai parameter. Okay, parameter. Tetapi peak dan pop akan return nilai. Push tidak return nilai. Okay, so you faham, you kena bayangkan konsep getter and setter method. Getter and setter method. Peak dan pop you boleh andaikan sebagai getter method. Sebab getter method dia tidak ada parameter tetapi dia akan return nilai. Push method dia ada sama seperti setter method. So dia ada parameter dan dia tidak ada return type. Okay. Kemudian error message is displayed if stack is empty. Okay, error message is displayed if stack is empty. Apa maksudnya? Kenapa error message harus dikeluarkan? Sebabnya adalah katakan you nak remove data dalam stack, tetapi di dalam stack tidak ada data. So bagaimana you nak remove data tetapi tiada data dalam stack? So that's why you kena remove, you kena keluarkan error message. Sama seperti push. Contoh kalau kita menggunakan array, kita telah menentukan size bagi array. Katakan ada 10 item yang hanya dibenarkan untuk kita nak simpan dalam stack. Katakan pada item yang ke-11 you nak masukkan data dalam stack tersebut. Sekarang ni bilangan item yang terkini yang telah dimasukkan dalam stack adalah 10. Dah penuh. So you nak masukkan data juga dalam stack. So you kena check dulu. Kalau penuh, keluarkan message seperti pop. Di sini contoh katakan you nak masukkan data dalam stack yang dah penuh. Okay, yang dah penuh. So you akan keluarkan data, you akan keluar message katakan stack is already full. Okay, sudah penuh.
seperti mana? Pop. Size, kita akan return the current number of item in the stack. Okay, so tengok bilangan item ataupun objek yang terdapat dalam stack. Okay, ini adalah stack specification yang terdapat di dalam kelas stack. Kelas stack ni adalah kelas yang telah dibangunkan, yang telah dibuat oleh Java developer. Okay, oleh Oracle Java developer. Kalau dulu kita sebut sebagai Sun Java developer. Okay, so bermaksud dia sama seperti kalau you masih confused, you ingat lagi kita gunakan kelas scanner. So kelas scanner ni adalah kelas yang telah dibina. Dia sama seperti stack. So kedua-dua kelas scanner dan stack berada di dalam package yang sama, iaitu package java.util. Okay, java.util. Ini adalah package. So kalau contoh saya buat, okay, contoh apa yang terdapat dalam ni. Okay, so ini adalah data field dalam kelas stack. So a reference to the top of the stack. Nanti kita akan tengok. Kemudian method yang terdapat dalam kelas stack yang you boleh guna saja, iaitu push. Okay, push. So you nak masukkan data ke dalam stack. Pop, you nak remove data daripada stack. Pick, you hanya nak retrieve ataupun nak capai saja data di dalam stack tanpa menghapuskan data tersebut. Boolean is empty, so dia akan return true if stack is empty. Dia akan return false jikalau stack is not empty. Okey, itu saja. Okay, ini contoh yang saya buat di mana ya. Kita tengok stack. Okay, define stack class. Okay, nampak di sini? Ini adalah saya import kelas stack daripada package java.util. So ini adalah kaedah kita nak declare. Okay, stack st equal to new stack. So saya just guna saja. So saya nak masukkan data. Okay, kenapa saya perlukan guna new? Nampak ni? So saya gunakan kaedah push. Mula-mula saya akan masukkan 2, kemudian masukkan 4 dan 6. So 2 ni akan jadi item yang pertama, 4 ni menjadi item yang kedua, dan 6 ni akan menjadi item yang ketiga yang saya masukkan ke dalam stack. So 2 ni kita sebut sebagai the oldest item, 6 ni kita sebut sebagai the newest item buat masa ini, setakat ini. Okay, so top item, contoh saya run dulu. Just nak dapatkan gambaran kepada you all. Okay, so sebelum tu saya persoalannya kenapa saya menggunakan new. So balik semula, kita kembali semula ke sini. So di sini dia menggunakan object. Okay, dia menggunakan kelas object. Okay, kelas object. So kita tak boleh menggunakan primitive data type untuk nak hantar nilai kepada parameter yang berjenis object. Contohnya, katakan saya buat sini. Saya buat sini st.push. Saya masukkan nilai integer. Katakan saya masuk 20. Nampak? Boleh ke tak boleh? Oh, boleh juga. Okey. Saya cuba masukkan case itu. Okay, contoh saya masukkan 6, saya masukkan 7. So 7 akan menjadi item yang paling last sekali. So boleh, minta maaf. So kita boleh masukkan data seperti berikutlah. So sama ada you boleh gunakan new integer atau you terus masukkan data. Okay. Kemudian kita berhenti setakat ini dulu. Nanti kita akan sambung untuk bahagian illustration. Okey, itu saja buat masa ni. Kita akan jumpa di kemudian hari.
Assalamualaikum dan salam sejahtera.